Okey, dalam video ni kita nak tengok pasal transistor. Fungsi dia yang pertama iaitu fungsi dia sebagai amplifier arus ataupun current amplifier. So kalau kena ingat amplify tu bayangkan besar kan. Amplify tu adalah pembesaran, lebih kurang lah. Okey, jadi ini adalah litar. So bila orang buat eksperimen pakai litar ni, okey, kita dapat graf. Okey, kita dapat graf macam ni. Tapi sebelum tu tengok dulu kat bawah ni kita panggil dia litar tapak. Kenapa nama dia litar tapak? Sebab dekat sini, ni kan terminal tapak. Jadi kita panggil dia litar tapak atau base circuit. Yang ini pula kita panggil dia litar pengumpul. Okey, lepas tu benda kedua yang korang kena faham adalah huruf I. I tu ingat, I adalah arus kan? Okey, I adalah arus. Jadi bila kita kata dia IB, ingat B tu tapak. Jadi IB tu arus tapak. Kalau IC, C tu pengumpul. Jadi IC tu arus pengumpul atau collector current. So collector current, base current dengan emitter current. Okay, yang itu kena kenal lah sebab simbol-simbol ni nanti kalau tak hafal dia macam sambil belajar tu macam susah pula. Alamak IC tu siapa? Jadi kena ingat lah IB, IC dengan IE. Okay, so bila eksperimen ni dijalankan, kita akan dapat graf macam dekat sebelah ni. Graf ni penting. Kenapa? Sebab cuba tengok bila IB kosong, walaupun, okay, katakanlah kita tengah switch off lah. Kita tengah switch off. IB kosong, IC pun kosong juga. Walaupun kat sini ada bekalan kuasa. Letaklah bekalan kuasa besar mana pun. Sepatutnya ada je bacaan dekat sini kan sebab ada bekalan kuasa. Tapi selagi IB kosong, selagi itulah tak boleh arus dekat IC ni tak boleh mengalir dan dia pun akan kosong juga. Okay, sekarang kita naikkan IB jadi 0.5. So IB sekarang daripada kosong menjadi 0.5. So dia bertambah sebanyak 0.5 miliampere. Okay, daripada situ kita tengok, okay, IC dia disebabkan pertambahan 0.5 tu, dia bertambah sebanyak 10 dekat IC. So ini yang dikatakan amplifier tu, pembesar. Sebab kita bagi arus sikit je. IB tu kita bagi arus tapak yang kecil saja, 0.5 sahaja. Tapi arus tapak yang kecil tu akan berjaya menghasilkan arus pengumpul yang besar. Okay, the small base current akan produce a very large collector current. So itu sebab kita panggil dia amplifier arus. Sama juga kalau daripada 0.5 pergi ke 1.0. So maksudnya dia tambah lagi 0.5 miliampere. Cuba fikir logik Kalau dekat sini dia tambah, okay, dia akan menyebabkan 10 kat bawah. So kat sini dia tambah lagi 10 lah. Jadi dekat sini dia akan jadi 20. Okay, so inilah dia. Jadi nilai-nilai ni dia bergantung lah pada transistor yang kita pakai. Okay, sekarang ni kalau kita tengok daripada sini juga kita boleh dapat faktor penggandaan. Maksudnya faktor penggandaan tu berapa kali ganda IB tu boleh membesarkan IC. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini simbol dia adalah B, beta. So dekat sini formula dia adalah IC bahagi dengan IB. Atau kalau korang dah ada graf, okay, kalau korang dah ada graf ni korang boleh gunakan dia punya kecerunan. Okay, ni sama dengan dia punya gradient ataupun kecerunan juga. Dia punya faktor penggandaan. Okay, macam itulah ceritanya. Jadi ini adalah dia sebagai amplifier arus. Lepas tu kalau macam contoh tak jelas, kita tengok dulu soalan. Okay, kita tengok dulu contoh soalan dalam exam. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah daripada Negeri Pahang 2021, soalan trial. Korang boleh cari sendiri kalau nak buat. Okay, yang pertama, namakan litar P dalam litar transistor di atas. So ini adalah litar transistor sebab ada transistor. Lepas tu dia kata namakan litar P. So dekat bawah ni adalah litar tapak lah. So ini adalah litar tapak ataupun base circuit. Okey. Apabila switch ditutup, kecerahan mentol X dan Y adalah berbeza. Terangkan bagaimana keadaan ini berlaku. Okey. Tutup maksudnya on lah kan. Okey. Bila kita on, X dengan Y akan berbeza. Okey. First, ingat balik. Sekarang ni dia tengah off. Okey. Waktu dia off, arus dekat sini letaklah bateri banyak mana pun dia still tak boleh nak benda ni still tak boleh nak on. Okey, sebab bila IB kosong, IC pun kosong. Okey, sekarang ni apa yang berlaku adalah bila dia on, kita ingat bahawa IB ni kecil je tapi dia akan menghasilkan IC yang besar. Jadi bila dia kata mentol tu berbeza, kita boleh kata bahawa mentol X
dia punya nyalaan tu lebih dim. Okey, ataupun tak berapa nak terang berbanding dengan Y. Okey, penerangan dia adalah sebab dekat sini arus dia tinggi. Ataupun kita boleh tengok sendiri, Cikgu ada share dia punya skema dekat sini, kita boleh tengok ayat dia. Yang pertama sekali adalah arus tapak ni kecil je lah. Okay, the base current is very small. The base current is very small. Okay, kenapa? Sebab, okay, kalau nak ikutkan dekat sini ada perintah yang mana nilai dia adalah sangat tinggi. Jadi dia akan menghadkan arus tapak. Right, jadi disebabkan tu mentol ni malap lah. Okay, fine. So tu dah 2 markah. Jadi sekarang ni disebabkan IB yang kecil dekat sini, okay, dia akan menghasilkan IC yang besar dekat sini. Jadi IC yang besar ni akan menghasilkan mentol yang sangat terang dekat sini. Kenapa? Sebab arus pengumpul yang besar dah mengalir. Okay, itu yang pertama. Lepas tu soalan seterusnya dia cakap, kat sini kita ada bacaan. Okay, kita ada bacaan. Dia dah bagi tahu dekat sini benda ni adalah 40 mikro. Yelah, 40 mikro ampere, dekat sini 64 mili ampere. Tentukan faktor penggandaan. So faktor penggandaan tadi kita belajar adalah IC bahagi dengan IB. Jadi kalau kita letak kat sini, kalau nak ikutkan lah kan. Okay, ni adalah IB kita, ni adalah IC kita. Jadi 64 bahagi dengan 40. Salah. Kenapa? Sebab tengok unit. Okay, mikro. Nama macam terbalik. Terbalik kan sebenarnya. Okay, sorry. Okay, 6. Betul lah. 64 bahagi dengan 40. So 64 tu adalah mili. So mili tukar kepada mili ampere tukar kepada ampere kali 10 kuasa negatif 3 atau bahagi 1000. Mikro kali dengan 10 kuasa negatif 6 ataupun bahagi dengan 1 juta. Okay, jadi 64 eksponen negatif 3 bahagi, ni kena tekan kalkulator lah. Okay. So, kita akan dapat jawapan 1600. Okay, dia tak ada unit lah sebab dia adalah ratio lah basically kan. Tapi point dia adalah dekat sini, pastikan kita tukar dia punya unit. Tukar dia punya unit untuk pastikan dia punya unit tu sama. Jadi prefix tu kita tukarlah, gantikan dengan nilai yang sepatutnya. Okay, habis dekat situ. Soalan C, yang ni take note Dia kata ini, okay, kalau kita tengok dekat sini anak panah keluar. Okay, anak panah keluar, kalau korang tengok dalam video yang pertama pasal jenis transistor tu, kalau keluar maksudnya dia adalah NPN. Tapi dalam soalan ni dia kata dia nak ganti dengan transistor PNP. Okay, dia nak ganti dengan PNP. Maksudnya dia akan masuk ke dalam ni. Jadi ni dah tak ada dah anak panah ni ke dalam. Jadi dia kata macam mana lita tu nak berfungsi secara normal. Jadi ni tips je lah kan. Okay. Korang tengok anak panah. Okay, korang tengok anak panah. Kalau arus nak mengalir, arus tu kena macam ni juga. Okay, arus tu kena, anak panah dia kena sama. Baru dia jadi pincang depan. Okay, so dalam kes ni tengok. Kalau lah contoh sekarang kita tukarkan dia dengan PNP. Okay, arus datang, kalau dia dah on, arus datang daripada sini. Nampak tak? Nampak dia dah tak sama. Dari sini pun sama. Okey, dia dah tak sama. Jadi apa yang kita buat adalah kita tukar dia punya bateri. Okey, kita tukar dia punya terminal. Kita tukar dia punya terminal. Jadi dengan cara menukarkan terminal ni, kita boleh nampak bahawa arus dia dari sini ke sini. So okey lah sebab nampak tak arah dia sama. Okey, lepas tu arus dari sini ke sini. Okeylah sebab arah dia dah sama. Jadi sekarang berada dalam keadaan bincang depan. Okey, jadi kena tengoklah anak panah dekat transistor tu pun akan memainkan peranan. Okey, jenis transistor pun akan memainkan peranan. Senang cerita bila nak cakap pasal jenis transistor tu, boleh on ataupun tak boleh on transistor dia, tengok anak panah. Okey, lepas tu tengok terminal bateri. Jadi ini adalah berkenaan dengan transistor sebagai pembahagi arus. Pembesar arus ataupun current amplifier. Jadi untuk video seterusnya kita akan tengok dia sebagai pembahagi voltan. So untuk video seterusnya dia ada calculation sikit. Okay. Alright. So terima kasih.